Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita belajar pasal rangkaian dalam teori graf untuk pelajaran tingkatan 4. Dan standard pembelajaran hari ini adalah untuk mengenal dan menerangkan rangkaian sebagai graf. Untuk tajuk ini adalah tajuk yang kelima dalam buku teks pada muka surat 128 sehingga muka surat 153. Okay. Jadi masa pelajar-pelajar dalam masa darjah 5, anda telah diperkenalkan dengan sistem rangkaian berkaitan dengan komputer dan juga internet melalui mata pelajaran teknologi maklumat dan komunikasi. Jadi internet ni salah satu contohlah rangkaian yang ada di dunia ni, rangkaian internet yang kita boleh hubungkan daripada seluruh negara, daripada seluruh dunia. Jadi contoh-contoh lain rangkaian jaringan elektrik di Malaysia, salur-salur tiang-tiang elektrik ni yang ada kabel-kabel elektrik itu juga sebagai rangkaian. Contoh lain, jalinan jalan raya, jalan raya di seluruh Malaysia. Jadi jalan raya seluruh Malaysia yang menghubungkan daripada Johor Bahru sampai ke Perlis, sampai ke Kelantan, dan juga di Sabah Sarawak, itu semua merupakan rangkaian contohnya. Yang lain pula contohnya kereta api. Yang sekarang ni ada macam-macam kereta api, ada monorail, ada komuter. Yang kereta api tradisional yang kita ada ni yang menghubungkan daripada Johor Bahru sampai ke Gemas, lepas tu di sebelah pantai barat dihubungkan sampai ke Perlis, dan di sebelah pantai timur dihubungkan sampai ke Kelantan. Jadi kita boleh lihat dengan lebih lanjut contoh-contoh lain, contohnya gunakan Waze ataupun Google Map. Daripada Waze dengan Google Map kita boleh nampak ada perjalanan-jalan yang menghubungkan daripada seluruh bandar dan juga tempat-tempat. Contohnya katalah daripada Air Hitam ke Simpang Renggam 20 km. Lepas tu daripada Simpang Renggam ke Keluang 32 km. Daripada Simpang Renggam daripada Keluang ke Air Hitam 20 km. Jadi ini merupakan jalinan jalan raya. Dan kalau kita nak terangkan ni susah nak gambarkan, susah nak digambarkan, susah nak faham, nak describe. Jadi kita boleh gambarkan dia menggunakan graf supaya kita lebih mudah nak faham. Sebab itulah adanya Waze adanya Google Map dan lain-lain untuk membantu kita memahami dengan lebih baik, kerana dia menggambarkan lebih baik daripada kata-kata. Jadi graf ni kita boleh tafsirkan sebagai satu siri bintik sama ada berkait ataupun tidak antara satu sama lain melalui garisan. Jadi contohnya Simpang Renggam. Ni Simpang Renggam. Lepas tu sambungkan ke Renggam, sambungkan ke Keluang, lepas tu sambung ke Air Hitam dan sambung balik ke Simpang Renggam. Jadi contohnya Simpang Renggam nak ke Keluang, kita lalu Renggam, lepas tu lalu Keluang. Lepas tu mungkin nak membeli belah di Air Hitam, nak balik Simpang Renggam, lalu Air Hitam, lalu jalan lain dan balik ke Simpang Renggam. Jadi contohnya katalah sini 20 km. Ni anggarannya dalam 15 km, ni 17 km contoh sahaja. Jadi titik-titik ni kita panggil sebagai bucu. Bucu V ni adalah siri titik. Dan kita namakan dia ni adalah bucu. Jadi kita ada 4 bucu, Simpang Renggam, Keluang dan juga Air Hitam. Jadi sebab dia ada siri bucu ni, kita ada buka set dengan penutup tanda set. Dan kita juga ada garis tepi. Garis tepi ni garis tepi dia punya ni garis tepi. Garis tepi bahasa Inggerisnya adalah edges. Bucu ni bahasa Inggerisnya adalah vertices. Siri bucu vertices. TICES. Jadi garis tepi ni daripada Simpang Renggam ke Renggam. Jadi daripada S ke R.
Okey. Lepas tu daripada R ke K, renggam ke keluang. Lepas tu keluang ke air hitam ke simpan renggam semula. Okey, jadi kita start dengan simpan renggam. Last sekali dengan simpan renggam balik. Okey, ni kalau kita pusing lah round daripada simpan renggam, pusing pergi renggam, lalu ke keluang, singgah ke hitam, balik ke simpan renggam balik. Okey, jadi ni contoh graf mudah. Okay, di mana kita ada, saya ulang balik, kita ada bucu dan juga kita ada tepi. Titik-titik ni adalah dia punya bucu. Okey, simbol dia V. Lepas tu E ni adalah dia punya tepi dia. Tepi ni yang menggaris garisan yang menghubungkan bucu ke bucu. Okey. Okay, jadi berdasarkan graf ni, kita dah listkan dia punya bucu, kita dah listkan dia punya apa nama ni, tepi tadi. Okay, jadi ada berapa bilangan bucu? Bilangan bucu ada 4. S, R, K dengan A. Jadi boleh tulis sebagai, okay, kita letak simbol N ni untuk number ataupun bilangan. Bilangan bucu ada 4. Lepas tu bilangan tepi ada 1, 2, 3, 4 juga. Okey, untuk kes ni ada 4. Okey, jadi kita boleh rujuk muka surat 131. Okey, untuk dalam contoh. Okey, jadi cikgu terangkan contoh pada muka surat 131, contoh yang pertama. Okay. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. 1 sama ke 2, 1 ke 5, 2 ke 3, 2 ke 4. Okey, ni contoh lain graf. Contoh lain bagi graf. Jadi kita listkan dia punya V. Okey. V dia adalah bilangan bucu dia ataupun bilangan dia punya bilangan titik. Jadi ada berapa? Ada 6. Apa dia? Jadi V ni adalah dia punya set. Dia punya set, kita ada buka tanda set. Dia satu kumpulan, jadi kita letak dia punya kurungan set. Namanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Dan bilangan V ada 6. Okey, bucu pula. Dia punya garis tepi. Garis tepi dia simbol dia E. Okey. Jadi menghubungkan 1 ke 2. Okey. 1 ke 2. Lepas tu 2 ke 3. Okey, kita ambil 1 dulu 1 pergi 2, 1 pergi 5. 1 pergi 2, 1 pergi 5. Kita ambil daripada kecil ke besar lah. 1 pergi 2, 1 pergi 5. Lepas tu 2 pergi 3, 2 pergi 4. 2 pergi 3, 2 pergi ke 4. 3 ke 4. 3 ke 4. Okey. Jadi tengok tadi 2 ke 3 dah ada, saya tak ulang semula. Dia jadi 3 ke 4. Saya ambil nombor kecil ke besar. 3 ke 4. Okey, lagi 4 ke 5. 4 ke 5, 5 ke 6. Okey. Jadi kita ambil daripada satu huruf ni, kita listkan semua yang ada. Daripada satu nombor, 1 ke 2, 1 ke 5, 2 ke 3, 2 ke 4, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6. Okey. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 garisan. Bilangan tepi dia adalah 7.